Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 578. Muka surat 578. Surah Qiyamah, juzuk 29, surah ke-75, ayat 31. Muka surat 578, surah Qiyamah, ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واحلل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan, tetamu-tetamu Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi diberikan peluang dan kesempatan serta kehidupan kepada kita. Dengan peluang inilah mudah-mudahan insya-Allah kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang benar-benar mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, mensyukuri nikmatnya dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala tegahan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Mudah-mudahan perhimpunan kita, perkumpulan kita sementara menanti ketibaan Isyak ini, Allah golongkan di kalangan mereka-mereka yang bakal mendapat keampunan Allah. Seperti mana sabda Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berhimpun satu kaum, satu kumpulan di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, yatluna kitab Allah, mereka baca kitab Allah, yakni mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, bukan sahaja mereka membaca Quran, bahkan mereka belajar sesuatu daripada Al-Quran bersama-sama mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka itu ketenangan dan keamanan. Orang yang belajar Quran, orang yang baca Quran ni Allah berikan ketenteraman, keamanan, kebahagiaan. Nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah, dan juga Allah kirimkan malaikat datang ke kumpulan-kumpulan pelajar-pelajar Quran ini. Malaikat datang menaungi mereka sambil mendoakan keampunan dan kebaikan kepada penghuni-penghuni majlis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah limpahi rahmat, iaitu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebut-sebut nama-nama penghuni-penghuni majlis Al-Quran itu di kalangan malaikatnya yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di arasy sana. Dan mudah-mudahan saya setiap kali pengajian akan ulang-ulang hadis ini supaya tuan-tuan mudah-mudahan satu ketika kita akan menghafal hadis ni, ataupun kita faham dan maklum tentang kelebihan orang yang datang ke rumah Allah, belajar Al-Quran dan membaca. Itulah ada kelebihan-kelebihan. Bahkan banyak lagi kelebihan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran. Kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kamu di kalangan manusia itu ialah orang yang belajar Al-Quran. Wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Quran juga termasuk daripada sebaik-baik manusia di atas muka bumi ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah di kalangan orang yang terbaik
bersama-sama dihimpunkan dengan manusia yang terbaik iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita tahu sempena bulan kelahiran Nabi ini Allah utuskan Nabi itu, kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah, huwallazi ba'asa fil ummiyin. Allah utuskan di kalangan orang-orang yang buta huruf. Allah utuskan siapa? Iaitu seorang Nabi. Yatluna kitab Allah, mereka dia membacakan kitab Allah kepada manusia, wa yuzakkihim, dan mencucikan, membersihkan manusia itu daripada dosa-dosa. Jadi kerja Nabi diutuskan oleh Allah tu, Nabi mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita niat belajar dan sampai satu masa nanti kita nak ajarkan Al-Quran ini juga kepada orang-orang lain. Baik tuan-tuan, buka muka surat 578. Surah Al-Qiyamah ayat 31. Kita sambung pengajian kita insya-Allah. Kita pergi ke T yang pertama iaitu tilawah ataupun bacaan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا صدق ولا صلى. Pada ayat ni ada dua huruf yang bertanda syaddah ataupun sabdu. Yang pertama pada kalimah saddaqa, huruf dal ada sabdu, yang kedua atas huruf lam. Jadi kedua-dua huruf ni ditekan. Fala saddaqa wala salla. Walakin kazzaba wa tawalla. Kalimah walakin, nun pada kalimah lakin, nun itu tidak diletakkan tanda mati, menunjukkan bahawa nun itu dibaca dengung. Jadi dipanjangkan dengungnya. Walakin kazzaba wa tawalla. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. Baik, ayat ni kita tengok satu persatu. Yang pertama kalimah summa, lidah kita awal-awal kena keluarkan. Sum, lidah keluar sikit ujung dia. Kemudian didengungkan mim, sebab mim tu bersabdu. Mim sabdu hukumnya wajibul gunnah, wajib dengung. Tu dengung. Za pun lidah kita keluar. Summa zahaba ila, panjang, ila. Mulut kita buka ke tepi, jangan buka ke atas. Ila, itu salah. Ila, dibuka ke tepi. Panjang, sekurang-kurang 4 harakat. Jadi kalau mula-mula nak tahu panjang macam mana, kita gerakkan tangan. Summa zahaba ila ahlihi yatamatta. Okey ya. Tengok ke tangan saya ya. Macam mana nak tahu panjang tu. Summa zahaba ila ahlihi yatamatta. Kalimah ahlihi tu 2 harakat. Ada tanda ya kecil selepas huruf ha. Kita nampak macam bentuk apa tu, macam huruf C terbalik tu kan. Macam huruf C tu, itu huruf ya. Ya yang ditambah. Asalnya tak ada tanda tu. Tetapi di situ ada hukum, namanya hukum mad silah qasirah.
Ada hukum maksilah di situ. Maksilah qasirah. Maksilah ini, nak mengenal maksilah ialah apabila ha dhamir. Ha dhamir tu ahlihi. Hi itu namanya, ha tu namanya ha dhamir. Hi itu maksudnya nya. Nya tu siapa? Nya tu ialah ahli kepada orang yang sombong, keluarga kepada orang yang sombong. Ha tu maksudnya ha dhamir itu dalam bahasa Arab. Apabila ha dhamir bertemu dengan selain daripada huruf hamzah. Selain daripada huruf hamzah, apa-apalah, ba, ta, sa, jim, apa semua selain daripada hamzah, maka dinamakan mad silah qasirah. Dibaca dua harkat. Jadi kalau kita tak ada tanda yang macam C tu, kita tak tahu nak baca panjang ataupun pendek. Maka ulama resam ataupun ulama yang menulis Quran ini, yang mencatat, yang menulis Quran ini, mereka meletakkan tanda kecil tu, kepala ya itu, menunjukkan bahawa kita perlu membaca panjang dua harkat sahaja. Okey, itu namanya mad silah qasirah. Apa dia? Mad silah qasirah. Kemudian kalimah yatama, bunyikan satu-satu. Yatama. Jangan yatamut, salah. Bukan mut. Melt, bunyi dia. Sebab kalau kita dah bunyi awal-awal mo, mana ada mim balik hatta bunyinya mo, mut tu salah. Melt to. Yatamut to. Gitu bunyi dia. Baik, tuan-tuan dengar sekali lagi, kemudian baca sama-sama. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Tadi pun yang summa tu macam ada yang nak cepat-cepat masuk ke kalimah selepasnya. Jangan cepat-cepat, panjangkan dengung dia. Summa dhahaba. Untuk belajar, tak apa kita panjangkan lebih. Untuk belajar, supaya kita dapat membezakan mana yang dengung, mana yang tidak. Sebab tu kalau nak belajar, kita panjangkan dengung tu untuk kita dapat membezakan mana yang dengung ataupun yang tidak. Sekali lagi. Summa dhahaba ila ahlihi yatamatta. Aula laka fa'aula. Thumma aula laka fa'aula. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Baik, tengok satu-satu. Yang pertama kalimah ayah, keluarkan angin dia, lepas. Ayah, angin lepas. Jangan tahan-tahan angin. Ayah, bunyi. Ayah sabul dengung. Sebab nun tu tidak ditulis tanda mati, menunjukkan bahawa nun itu dibaca dengung. Ayah sabul insanu di situ ada hukum idgham, memasukkan huruf nun kepada huruf ya. Bunyi dia. Dengan masuk tu lembut, jangan masuk hentak. Hentak macam mana? Saya tunjukkan contoh bunyi hentak. Ayahsabul insanu atau itu hentak. Dia lembut masuk dia. Ayahsabul insanu yutraka sudah. Okey.
Semula. 1, 2, 3. Kalau berhenti jadi sudah. Jangan baca sudan. Kecuali kalau kita nak sambung dengan ayat selepasnya, dia akan jadi ayyut raka sudan alamnya. Bila sambung baru jadi sudan. Kalau berhenti jadi sudah. 2 harakat. So ayat 37. Alam yakunu tafatan min maniyyin yumna. Semula ya. Alam yakunu ta. Kalimah nutfah, ta tu namanya ta qalqalah. Ta ni dia ada sifat qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Nak ingat kita cakap baju dah kotor. 5. Baju dah, baju yang dah kotor. Baju dah kotor, baju dah kotor. Daripada 5 huruf ni, huruf ta dia berada di martabat qalqalah yang paling tinggi. Dia ada 3 martabat qalqalah. Di antara banyak-banyak 3 tu, ta yang paling tinggi, yang kedua qaf. Qaf qalqalah pertengahan. Bawah dia baju dah, itu martabat yang ketiga. Maknanya maksud qalqalah ialah bunyi lantunan. Kerana kuat kita menekan huruf itu, maka dia melantun. Tekan huruf dia melantun. Nuk, kalau kita punya alam yakunut, itu tak ada lantun. Alam yakunut, dia berlantun. Nuto. Lantunan huruf ta seperti ta tu baris atas. Cuba dengar betul-betul. Alam yakunut. Nuto macam bunyi baris atas. Alam yakunu tafatan min mani. Tekan. Min mani yumna. Semula. 1, 2, 3. Tak kuat pun qalqalah je, saya tak dengar pun. Punya ramai ni seorang pun tak dengar. Macam kuat-kuat sikit qalqalahnya. Alam yakunu nutfat. Tu nampak kan jelas bunyi dia. Alam yakunu tafatan min maniyyin yumna. ثم كان علقة فخلق فسوى. Tengok satu-satu. Dengung. Maka na'ala huruf ain ni tekan halqum kita. Mulut kita buka ke tepi. Jangan buka ke atas. Kalau buka ke atas dia akan jadi bunyi tebal ain tu. Ain tu huruf nipis. Jangan nampak bunyi dia lain. Bunyi dia tebal. Bunyi dia nipis. Summa kana jangan salah. Alaqatan. Ketap bibir bawah, kena gigi atas. Tu makhraj huruf fa. Fa khalaqa fasawwa. Semula. 1, 2, 3. Dengung itu je, kurang power lah. Tak puas hati. Tak puas hati. Cuba tuan-tuan bagi saya puas hati. Cuba dengar sekali lagi. Summa
كان علقة فخلق فسوى. Dua tempat ada dengung. 1, 2, 3. Yang sebelah sini power dah. Yang sebelah sini macam ada masalah sikit. Laju sangat ke apa tak tahu. Okey, terus. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Tuan-tuan dengar betul-betul kat mana yang saya hentak. Hentak pada huruf yang ada sabdu je. Jangan hentak zau. Zau tak hentak. Zaujai ni kena lembut. Zaujai lembut. Sebab di situ huruf nama waw tu waw lin. Waw lembut. Ya tu pun namanya ya lin. Ya lembut. Jangan hentak dia. Kasar bunyi dia. Faja'ala min huz. Tu tekan. Huz zaujaini الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Kalimah yang nampak macam bermasalah sikit pada yuhyiya. Sebab apa? Sebab di situ ada dua ya. Ya yang pertama ada titik. Ya yang kedua tak ada titik. Itu masalah. Jadi orang nampak tak ada titik, dia ingat bukan ya. Jadi di situ ada dua ya. Kalimah yuhyiya. Alaysa za. Ada tiga ya. Tiga ya. Yang pertama ya baris depan. Ya kedua baris bawah. Ya ketiga baris atas. Yuhyiya. Ada tiga ya. Cuma dua lagi ya tu tak ada titik. Tetapi hakikatnya itulah dia ya. Okey. Dengar sekali lagi. Alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bala. Ikutlah. Bala. Tak jumpa bala. Sunnah. Sunat dibaca. Bala. Sebab apa? Sebab hujung ayat ni, kalau kita tengok makna dia, bukankah, dia seperti bertanya, bukankah Allah itu yang berbuat sedemikian itu berkuasa menghidupkan orang yang mati? Dia bertanya tu. Kita pun jawab, bahkan ya Allah, Engkau maha berkuasa untuk menghidupkan yang mati. Kita pun jawab, bala, bahkan ya Allah. Maknanya apa? Kita mengiyakan pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sunnah baca bala, cukup dah. Ataupun kita baca subhanallah, subhanakallah pun boleh juga. Maha suci Engkau ya Allah. Engkaulah berkuasa untuk menghidupkan yang mati. Sunat. Okey, kita akan cerita nanti. Baik, kita tengok terjemahan, kita tengok hukum tajwid yang boleh kita sentuh pada ayat yang kita baca. Kalau tuan-tuan perasan pada hujung-hujung ayat, ada hujung ayat yang tidak ada tanda kening ataupun tanda pedang atas huruf alif ataupun huruf ya maksurah itu. Ada yang hujung ayatnya ada tanda pedang, ada yang tak ada. Perasan tak? Ayat 31, ayat 32, hujungnya tak ada pedang. Ayat 33 dia ada pedang. Ayat 35 pun ada pedang. Ataupun tanda kening tu. 39 pun dia juga. Tapi ayat-ayat yang lain tu tak ada pedang. Sedangkan kita baca, semua sama aja panjang dia, 2 harakat. Kenapa ada pedang, ada tak ada pedang?
Supaya dapat jawab. Haji. Dapat tak? Haji Noah. Kenapa ada pedang, kenapa tak ada pedang? Sebab dia sorok pedang dia kan. Baik. Yang tak ada pedang tu menunjukkan walaupun kita baca sambung, dia tetap membaca 2 harakat. Itu tak ada pedang. Yang ada pedang tu kalau kita nak baca sambung dengan ayat selepasnya, kita kena baca panjang. Pedang tu maksudnya kena baca 4 harakat. Contoh, kita sambung ayat 31 dengan 32. Dan sambung 32 ke 33. Tengok. Fala saddaqa wa la salla walakin kazzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Dia baca pendek je. Tapi kalau kita nak sambung 33 ke 34, Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa'awla. Nampak? Sambung dia jadi to panjang. Kalau berhenti kat yatamatta, thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Pendek. Sambung berpanjang. Itulah simbol kening ataupun pedang itu menunjukkan bacaan itu dibaca panjang ketika bacaan sambung. Sebab apa? Sebab kenapa panjang? Sebab apabila dia sambung huruf mat. Mana huruf mat? Alif. Tengok yatamatta kan ada alif kecil tu. Huruf mat apabila sambung dia akan bertemu dengan huruf hamzah. Aula, hamzah. Apabila huruf mat bertemu dengan hamzah, maka hukum dia mat jaiz. Dibaca 4 harakat. Tapi kalau dia berhenti, yatamatta, dia tak jumpalah hamzah. Sebab dah berhenti kat situ, tak jumpa hamzah. Bila berhenti, dia jadi mat asli. Ada satu kalimah yang boleh jadi 2 hukum. Kalau sambung jadi mat jaiz, kalau berhenti jadi mat asli. Mat asli 2 harakat sahaja. Kalau mat jaiz 4 ataupun 5 harakat. Okey, itu hukum yang kita dapat sentuh. Yang kedua, ayat terakhir, alaysa zalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta. Kalimah yuhyiyal mauta, ya yang nampak, ya yang kedua di tengah-tengah tu, itu adalah ya yang ditambah mengikut bacaan qiraat Hafs an Asim. Maknanya apa? Maknanya ada bacaan imam lain yang tidak membaca yi tu. Saya pun tak ingat bacaan dia macam mana. Tapi bacaan lain dia tidak membaca dengan yi. Macam mana nanti saya cek balik semula, saya lupa. Itu maknanya ya yang tengah-tengah tu adalah ya yang ditambah. Tapi kebacaan kita mesti membunyikan ya yang kedua, yuhyi yal mauta. Kemudian disunnahkan membaca subhanakallah ataupun membaca bala selepas akhir ayat surah Qiyamah ini. Sunat. Sebab apa? Nabi yang pertama pada surah Wattini Wazaitun, kan Wattini Wazaitun sampai habis, Alaisallahu biahkamil hakimin. Sunat baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalau ayat Qiyamah ni pula, Nabi bila habis baca, Nabi akan baca subhanakallah ataupun Nabi akan baca bala. Sebab ujung ayat ni dia bertanya, bukankah Allah itu berkuasa menghidupkan orang yang mati? Maka kita jawab, bahkan ya Allah engkau berkuasa. Kita jawab. Sunat baca macam tu. Baik. Kita tengok terjemahan ayat ni. Ini dah tak akhir dah surah Qiyamah. Seperti mana yang kita maklum bahawa bila cerita tentang surah Qiyamah, Qiyamah tu maksudnya kiamat. Gambaran tentang kedahsyatan kiamat. Nabi bila cerita tentang kiamat kepada para sahabat semua diam, tunduk, menangis. Dahsyatnya kiamat. Abu Bakar bila dengar cerita tentang kiamat, Nabi cerita, Abu Bakar nampak kucing, dia kata untung kucing ni. Sebab dia di akhirat nanti dia tidak dibalas. Maknanya dia tidak dihukum masuk neraka apa semua.
Sedangkan aku ini, Abu Bakar pun terasa aku ni akan dibalas terhadap kesalahan-kesalahan aku. Nangis Abu Bakar. Bila tengah nangis-nangis tu, tiba-tiba ada seorang sahabat angkat tangan. Sepatutnya bila cerita tentang kiamat, kita bertanya pada diri kita, apakah persiapan aku untuk menghadapi kiamat? Sahabat ni tanya, dia angkat tangan. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, bila kiamat? Seorang sahabat. Yang lain semua terkejut. Patutnya tak payahlah tanya bila kiamat. Tanya pada diri kita, apa persiapan kita untuk menghadapi kiamat? Sahabat ni tak, dia tanya, bila kiamat ya Rasulullah? Rasulullah mula-mula tak nak layan. Kemudian Rasulullah tanya, apakah persiapan kamu untuk menghadapi kiamat? Maka sahabat dia tanya, aku tak ada buat apa-apa ya Rasulullah, melainkan aku kasih kepadamu. Aku ni nak kata amalan, bila nak kata tak ada buat apa-apa tu maknanya tak adalah. Bukan tak semayang, tak puasa apa. Benda yang wajib dia buat, tapi yang sunat-sunat tu dia kata tak banyak. Dia kata, aku tak ada buat apa ya Rasulullah, melainkan yang aku ada, iaitu cintaku padamu. Maka kemudian Rasulullah angkat tangan, anta ma'aman ahbabta. Rasulullah pandang, dia alihkan wajah dan tubuhnya ke arah lelaki itu. Lalu Rasulullah kata, engkau akan bersama-sama dengan siapa yang engkau cintai. Itu dalam sebuah kisah. Cerita tentang kiamat tu. Masa tu Rasulullah tengah mengajar sahabat. Cerita tentang kiamat. Sahabat semua tengah menangis, tunduk. Tiba-tiba ada seorang lelaki datang, angkat tangan, ya Rasulullah, bila kiamat? Rasulullah tanya, bila? Apakah persiapan kamu untuk menghadapi kiamat? Kawan tadi kata, aku tak siapkan apa-apa ya Rasulullah, melainkan aku kasih kepadamu. Rasulullah kata, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau kasih. Maknanya apa? Kalau kat dunia ni, kita memang sungguh-sungguh kasih dengan Rasulullah. Rasulullah orang yang dijamin syurga. Jadi kita nak cari orang yang kita kasih tu, biar orang yang kita jamin dia tu kat syurga. Kalau kita kasih dengan artis tu pun belum tentu lagi dia masuk syurga. Jadi kalau kita kasih sungguh-sungguh dengan artis tu, ya Allah, kalau dia masuk neraka, kita benar neraka. Kalau kita kasih dengan atlet-atlet, pemain bola ke apa ke semua, bukan main lagi, kita agung-agungkan dia. Dalam bilik kita tu habis tampal-tampal gambar-gambar pemain bola. Maknanya suka sungguh, cinta sungguh. Nanti kan ke akhirat kita bersama dengan dia. Kalau dia masuk syurga, mujurlah selamat. Kalau dalam neraka, nasib kau lah. Baik, ayat 31. Cerita tentang kiamat ni. Kalau kita tengok sebelum-sebelumnya tu, bagaimana Allah menceritakan pembalasan bagi orang yang taat itu, Allah akan masukkan dalam syurga. Yang jahat-jahat tu Allah akan masuk dan halau mereka ke dalam neraka, dan mereka akan rasa sakitnya ketika nak sakaratul maut itu. Kemudian fala saddaqa wala salla. Cerita pula Allah kata, bahkan fala, dan dia tidak mahu membenarkan Rasul. Ini cerita penghuni neraka. Penghuni neraka tu yang pertama, dia tidak membenarkan Rasul dan tidak membenarkan Al-Quran. Tak membenarkan tu maksudnya tak percaya apa yang Nabi bawa. Dan tak percaya apa yang Al-Quran nyatakan. Tak peduli apa yang Nabi suruh, tak peduli apa yang ada dalam Quran. Wala salla, dan mereka juga tak sembahyang. Jadi ciri penghuni neraka itu, dia tak membenarkan Rasulullah, tidak membenarkan Al-Quran, dan mereka tak sembahyang. Siapa yang tak sembahyang itu ada ciri-ciri, ada tanda-tanda penghuni neraka. Walakin kazzaba wa tawalla, tetapi dia mendustakan Rasul dan berpaling daripada kebenaran. Baik. Sebab turun ayat ini, asal kisah dia ialah seorang penentang Nabi yang sungguh kuat, ataupun kata kepala jahat zaman tu ialah Abu Jahal. Kalau tengok banyak tafsir, menjuruskan ayat ini kepada Abu Jahal. Abu Jahal ni yang pertama, dia tentang Rasul. Dia tidak membenarkan Rasul dan dia tak terima Al-Quran. Kemudian dia berpaling daripada Rasul. Walakin kazzaba wa tawalla, dia mendustakan. Summa zahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian dia pergi kepada ahlinya dengan berbalik sombong. Dia lawan Nabi, dia tentang Nabi, kemudian dia balik kepada kaum dia pula. Ahlihi maksudnya dia balik kepada kaum dia, jumpa kaum dia dalam keadaan dia sombong. Dia menyatakan tentangan dia terhadap Rasul dan dia berbangga dengan tentangan-tentangan itu. Dia cerita-cerita pada kaum dia dalam keadaan sombong. Aula laka fa aula, celakalah bagi kamu hai orang kafir,
dan kecelakaanlah bagi kamu. Aula laka fa aula, celakalah bagi kamu wahai orang kafir dan celakalah bagi kamu. Allah balas perbuatan Abu Jahal itu dengan janji Allah bahawa dia akan mendapat kecelakaan. Jadi masa mula-mula dia tentang Rasul, Abu Jahal ni antara pembesar-pembesar Quraisy. Orang-orang ternama lah, orang besar, kaya, memiliki keluarga besar, harta banyak. Jadi dengan kebesaran dia tu, dia sombong. Dia lawan Nabi. Dia tengok aku lawan Nabi, tetap kaya, tetap apa semua, tak ada apa pun. Dia sombong. Tetapi Allah balas tentangan dia itu dengan janji Allah, engkau akan celaka. Maknanya engkau akan hancur. Awas kamu akan mendapat balasan Allah Subhanahu wa taala. Allah ulang lagi, summa aula laka fa aula. Kemudian celaka lagi kepada kamu hai orang kafir dan celakalah bagi kamu. Ini kisah dia, Nabi bila turun ayat ni Nabi pegang. Nabi pegang Abu Jahal. Ada setengah kata pegang tangan, ada setengah kata pegang tengkuk kepala Abu Jahal. Celaka engkau dan celakalah engkau. Nabi kata aula laka fa aula, summa aula laka fa aula. Celaka engkau nanti, wahai Abu Jahal, celaka engkau nanti. Maknanya kamu akan ditimpa oleh keburukan. Maknanya engkau akan ditimpa oleh sesuatu musibah. Dan akhirnya tidak berapa lama selepas tu Abu Jahal ditakdirkan mati dalam peperangan Badar. Maknanya itu kecelakaan pertama dia. Dia mati dalam peperangan Badar dengan penuh penghinaan, dan penghinaan selepasnya ialah balasan dia selepas kematian itu. Dalam kubur dia bakal mendapat celaka lagi, di akhirat dia dapat celaka lagi. Itulah celaka itu maksudnya azab Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan di dunia lagi dia bakal mendapat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi penentang Nabi dan penentang Al-Quran. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Adakah manusia mengira, adakah manusia itu menyangka bahawa dia akan dibiarkan begitu sahaja tanpa dipertanggungjawabkan? Apakah manusia ni ingat kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tak ada apa-apa sebab? Jangan sangka macam tu. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala tu ada tujuan dan matlamat dia. Jadi tujuan diciptakan manusia ni supaya kita ni ikut perintah Allah. Alam yakunu tufatan min maniyyi yumna. Tidakkah dahulunya dia berkeadaan setitis mani yang ditumpahkan dalam rahim? Allah balas balik kepada manusia yang sombong, yang lupa tujuan ciptaan dia itu. Allah kata kamu tu dulu daripada setitis mani je, jangan nak sombong sangat. Mani itu pula keluarnya daripada laluan air kencing. Masuk pula dalam tempat yang kotor juga. Dalam kemaluan wanita pula. Jadi maknanya jangan duk sombong sangatlah. Kamu tu pun daripada mani je. Nak cerita, Allah cerita balik. Supaya manusia ni jangan angkat diri lebih-lebih sangat. Summa kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian daripada mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah ciptakannya dan sempurnakan penciptaan itu sehinggalah terciptanya manusia. Faja'ala minhu az-zawjayn az-zakara wal unsa. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang lelaki dan perempuan. Jadi Allah cerita balik, Allah ingatkan balik manusia yang sombong, yang bongkak, yang tidak mahu tunduk kepada Rasul dan tunduk kepada Al-Quran ini, bahawa manusia itu ingat dia ada tujuan penciptaan. Mereka itu semua akan dibalas, akan ditanya, dipersoalkan terhadap tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan mereka. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah Allah yang berbuat demikian itu berkuasa pula menghidupkan orang yang mati? Ya. Jadi ke ayat ini pula Allah nak tunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu pencipta yang bijaksana. Semua makhluk Allah yang ciptakan dengan kudrat dan kuasanya. Jadi dengan Allah mengingatkan kembali manusia di penghujung ayat ni, Allah ingatkan balik. Akulah yang ciptakan manusia daripada tidak ada kepada ada. Daripada tak ada apa-apa, tiba-tiba ada. Dan aku jugalah berkuasa menghidupkan semula manusia yang dah ada, yang mati tu hidup semula. Jadi Allah ingatkan kembali kekuasaan dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala supaya manusia ini tidak berlaku sombong dan bongkak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membaca ayat ini,
Nabi akan iringi dengan bacaan subhanakallah dan juga kalimah bala. Mengikut hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah berkata, Rasulullah maksudkan sesiapa yang membaca di antara kamu wattini wazzaitun. Tuan-tuan hafal wattini wazzaitun sampai habis. Alaisallahu biahkamil hakimin. Maka Nabi kata, bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Sunnah baca tu. Ataupun kalau tak apa panjang sangat, kita baca bala. Maknanya kita mengiyakan pertanyaan ataupun persoalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam riwayat pula kata siapa yang membaca la uqsimu biyaumil qiyamah hingga akhir. Maknanya baca surah kiamah ni sampai habis, maka hendaklah dia membaca bala. Maksudnya bala. Siapa yang membaca surah mursalat wal mursalati urfa hujung sampai habis baca mursalat, akhirnya kita sunnah juga membaca amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di 3 surah ini, pertama surah Wattin wa Zaitun, yang kedua surah la uqsimu biyaumil qiyamah, yang ketiga surah wal mursalat, hujung-hujung surah habis setiap surah tu sunnah baca apa tu jawapan-jawapan yang disebutkan sebentar tadi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan di malam ni kita dapat belajar Al-Quran sehingga tepat pada masanya, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam ini sedikit sebanyak terdapat banyak, dapat sikit-sikit pun ilmu-ilmu daripada Al-Quran ini, mudah-mudahan insya-Allah menyebabkan Al-Quran itu memberikan syafaatnya kepada kita di akhirat kelak, mudah-mudahan insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kurang lemah saya minta ampun, minta maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.